Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lama saya tak buat video outdoor kerana bulan Ramadan banyak berehat di rumah. Jadi pada pagi yang indah ini sambil saya bersenam, sambil itu saya buat sebuah video juga. Dan video kali ini saya nak cakap tentang diversion strategy. Bukan diversion yang kapal terbang divert, itu pun ada strategi-strateginya. Tetapi diversion strategy yang bermaksud mengalihkan kepada satu isu baru, satu isu lain, supaya perhatian orang ramai dapat ditarik, dapat dialihkan daripada isu sebenar yang sepatutnya menjadi perhatian mereka. Inilah yang saya masukkan dengan diversion strategy. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh supaya tuan-tuan dan puan-puan faham contoh yang benar-benar berlaku, ya. Baik, kira-kira pertengahan bulan Mac telah terbongkar satu rahsia bahawa sebuah tarikat yang selama ini telah pun difatwakan haram, yang telah pun diwartakan fatwanya, iaitu tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah, yang sebelum ini telah diharamkan, kembali dibolehkan kepada para pengamalnya dengan syarat akidah dan ibadah mereka itu tetap berada dalam kerangka ahli sunnah wal jamaah. Sudah tentu ini adalah satu pindaan, pindaan kepada fatwa asal itu yang menimbulkan banyak soalan. Lalu ramai yang bertanya, ramai yang meminta penjelasan lanjut, termasuk saya pun ada buat video tentang hal ini. Okey, jadi dalam menghadapi perkara ini, KUIPS, Kolej Ugama Islam Perlis, dengan rektornya Ustaz Dr. Rozaimi berusaha untuk membuat satu dialog dalam topik ini, dalam topik ini. Okey, jadi dalam banyak-banyak perbincangan itu penekanan, pressure, tekanan tetap dikemukakan, tetap diberikan supaya penjelasan diberikan bagaimana boleh berlakunya pindaan ini. Siapakah yang meluluskan pindaan ini? Apakah penjelasan, apakah penemuan baru yang menyebabkan berlakunya pindaan ini? Ini adalah isu yang besar. This is the main topic. Bagi mereka yang menyokong tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah ni, they have to create a diversion issue. Dia orang nak alih topik. Alamak, ini orang ramai duk tanya, kami duk kena pressure, nak jawab tak kerti. Okey, lalu mereka buat satu diversion issue. Alright. Dua diversion issue sebenarnya. Pertama, dalam tempoh itu juga ayah kepada Ustaz Dr. Mazhar rahimahullah meninggal dunia. Lalu Ustaz Dr. Rozaimi memberi tazkirah di atas kubur setelah pengebumiannya. Wah, ini dia orang tengok peluang keemasan, golden opportunity. Lalu mereka pun hantam habis-habisan. Apa ni? Kata talqin bid'ah, tazkirah boleh pula. Saya pun bila dengar kritikan tersebut, dia orang ni biar benar. Talqin yang diperbincangkan tu merujuk kepada mengajar orang yang telah dikebumikan, yang berada 6 kaki bawah tanah tu, soalan-soalan bocor yang bakal ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, dan jawapannya. Itu talqin. Itu yang diperbincangkan. Adapun yang dilakukan oleh Ustaz Dr. Rozaimi ialah tazkirah. Tazkirah ialah memberi tazkirah kepada orang-orang yang hidup. Yang hadir dalam majlis perkebumian tersebut. Tazkirah adalah apa-apa topik, tapi lazimnya yang ada kaitan dengan kematian. Tazkirah memiliki dalil, hujah daripada hadis-hadis yang sahih. Itu memang merupakan salah satu sunnah Nabi SAW. Adapun talqin, itu yang dikhilafkan, itu yang diperbincangkan. Macam mana dia orang ni tak boleh bezakan antara dua ni, atau mereka buat-buat tak tahu untuk mengelirukan masyarakat awam. Anda kena tahu tau, orang-orang agama ni, kadang dia orang punya target, dia orang nak bagi orang jadi pandai. Dia orang nak masyarakat jadi pandai. Tapi ada sebahagian orang agama, dia orang nak masyarakat tu pada same level atau lower, so that they can feel great. Dia orang rasa hebat, dia orang rasa pandai di kalangan audience, target audience yang dia orang nak bawah average saja. Lalu bagi orang average macam talqin tak boleh, tazkirah boleh, apalah Rozaimi ni, kan? Tapi bagi orang yang bijak, talqin beza, tazkirah beza, kan? Boleh bezakan tak? Jadi di bahagian description saya ada bagi link juga penjelasan Ustaz Dr. Rozaimi berserta dalil-dalil dan hujah yang membezakan antara tazkirah dan juga talqin, ya. Okey. Kemudian dia orang kata, tazkirah tak bid'ah, talqin bid'ah pula. Inilah geng-geng Wahabi ni.
Okey. Okey. Padahal yang membid'ahkan amalan talqin, mengajar yang dah ke bumi itu, bukannya Wahabi. Salah seorang daripadanya ialah Imam Muhammad bin Ismail As-Sun'ani, penyusun, pengarang kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Okey, beliau wafat tahun 1182 Hijrah. Kitab beliau tu Subulus Salam adalah sebuah kitab yang masyhur mensyarahkan hadis-hadis hukum yang dihimpun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Kalau kita rujuk dalam kitab tu, dalam bab Kitabul Janaiz, bab tentang hukum hakam hadis-hadis berkaitan dengan jenazah, ada bab talqin. Dan dikemukakan hadis yang menjadi perselisihan, yang menjadi perbincangan. Lalu dikemukakan perbincangan tentang darjat, tentang penjelasan, amalan ahli Syam semuanya. Dan kemudian, akhir sekali. Okey, di sini saya nak minta tuan-tuan dan puan tabayun apa yang saya cakap. Sebab saya cakap based on ingatan ni. Mungkin salah kot, mungkin saya tokok tambah kot. Okey, Subulus Salam, Kitabul Janaiz, dalam bab talqin, ataupun bab selepas itu ialah ziarah kubur. Tengok line atas, just on top of ziarah kubur, sebab ia kesimpulan kepada perbincangan. Berkata Imam Muhammad bin Ismail As-Sun'ani sebagai kesimpulannya, ya, sebagai kesimpulan daripada kesimpulannya daripada kalam para imam, daripada perkataan, daripada perbincangan para imam yang tahqiq, yang meneliti, yang menyimak perkara ini, bahwasanya hadis tersebut dhaif, beramal dengannya adalah bid'ah, dan jangan tertipu dengan ramainya orang yang melakukannya. 3 perkara disebut. Itu adalah bid'ah. Okey, itu hadis itu dhaif, beramal dengannya adalah bid'ah, dan jangan tertipu dengan ramainya orang yang melakukannya. Imam As-Sun'ani ini 1182 Hijrah. Jadi bila dia kata kesimpulannya daripada kalam para imam yang tahqiq perkara ini, berarti dia ambil daripada tempoh yang panjang tu, dia rumuskan daripada perbincangan mereka semua. Jadi bukan kita yang seronok-seronok kata bid'ah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang create diversion, mereka kata tengok geng-geng ni, geng-geng Salafi, geng-geng Wahabi ni, derang ni selalu rujuk kepada Imam Ibnul Qayyim. Selalu rujuk Imam Ibnul Qayyim, ya, wafat 751 Hijrah. Tapi dalam bab talqin ni tak nak rujuk pula, kerana Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh ada bincang tentang talqin dan beliau seolah-olah setuju ataupun menyokongnya. Kita kata ya betul, akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu ia adalah kitab awal yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim. Kalau kita rujuk kepada kitab yang akhir, salah satu yang terakhir yang beliau karang, iaitu Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Dalam bab sama, Kitabul Janaiz ada juga tentang talqin, dan beliau sebut, sila tabayun, saya nukil berdasarkan memori, dan baginda Nabi SAW tidak pernah duduk di sisi kubur membaca, yang ini membaca Al-Quran, dan tidak juga talqin kepada mayit, kepada yang dikebumikan itu. Adapun hadis riwayat At-Tabarani dalam Mu'jamnya daripada Abi Umamah, lalu dikemukakan lafaz hadis tu, di akhirnya dia berkata ia tidak sah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata itu bukan hadis marfu, maknanya bukan hadis sah daripada, bukan hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sila rujuk Zadul Ma'ad Kitabul Janaiz. Itu pandangan terakhir. Anda boleh lihat bagaimana, ya, mereka ni permainan kotor. Dalam hal ini kita Ar-Ruh, Imam Ibn Qayyim boleh nukil, kitab lain dia orang senyapkan. Meskipun selepas itu dalam kitab Zadul Ma'ad, Imam Ibn Qayyim ada kemukakan, amalan ahli Syam ke apa ke, tapi the point is, dia sendiri kata Nabi SAW tidak pernah baca Quran di sisi kubur setelah dikebumikan, dan tidak pernah juga membacakan talqin kepada mayit, kepada jenazah tersebut, ya. Itu poin penting di sini, ya. Okey, kemudian mereka yang menyokong Naqsyabandiyah Aliyah ni, mereka tahulah alamat kantor, ialah nampak sangat kita ni dalam rangka buat diversion tu, mereka telah merendahkan sendiri diri mereka. Macam mana talqin atas qiraah jadi sama. Then they create another issue. Okay, buat pula diversion yang baru. Alright? 150 NGO gabungan membuat laporan polis tentang mereka yang mempersoalkan pindaan fatwa bahawa Naqsyabandiyah Al-Aliyah
itu sekarang boleh diamalkan dengan syaratnya. Mereka ni sebenarnya tidak hormat pada sultan, pada raja dan sebagainya ya. Bila anda lihat berita gabungan itu, cuba cari balik, tengok kat bawah tu Setiausaha. Apa-apa hal lanjut sila hubungi Setiausaha gabungan ni, nama seorang muslimat, okey, perempuan. Sila cek itu isteri siapa. Sila cek itu isteri siapa. Okay, saya bukan nak masuk isu rumah tangga orang, tapi dia tu kepada isteri, kepada seorang ustaz yang mulutnya tidak kering daripada Wahabi. Mana-mana dia dipanggil untuk ceramah, dia cerita topik Wahabi je. Okey. Sila semak, sila tabayun. Itu pun dia orang create another diversion. Tengok-tengok tak menjadi. Sebab kita bukannya mempersoalkan sultan, kita minta penjelasan. Macam mana satu tarikat yang asalnya difatwakan, diwartakan haram, sesat, boleh pula halal, asalkan akidah dan ibadahnya dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Padahal bila kita rujuk website rasmi Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah, kita baca buku tulisan sendiri Syekh Nazim Al-Haqqani, oi, jauh lagi. Jauh lagi, okey. Ini contoh benar, bukan fiction, contoh benar tentang divert from the main issue. Main issue is macam mana boleh berlaku pindaan fatwa yang membolehkan Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah diamalkan semula oleh para pengikutnya, meskipun dengan syarat, satu syarat yang kita kata menimbulkan lagi banyak persoalan, asalkan masih berada dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Kan? Okey, ini diversion issue. Baik. Sekarang saya masuk kepada tuan tanpa nama, pemilik saluran YouTube Protagonist Insight dan juga Manhaj Nubuwah. Beliau juga ada satu diversion strategi bagi orang-orang yang pintar, bagi orang-orang yang tajam, mudah dia kesan. Dia dah tahu daripada awal lagi. Saya tak payah sebut pun tak apa. Okey? Okey, saya bagi penjelasan ya. Seperti mana dalam video saya sebelum ini, Protagonist Insight dan juga budaya tabayun ataupun sikap tabayun, tuan tanpa nama dia tak mahu audience dia jadi pandai. Dia tak mahu memandaikan mereka. Dia nak mereka ni, okey? So, satu, macam saya bagi yang saya cakap dalam video budaya tabayun tu. Satu lagi, create a diversion issue. Buat satu isu lain supaya orang pun lari perhatian mereka, lari fokus mereka daripada isu sebenar. Apa isu yang beliau selalu guna untuk divert? Isu adab ataupun akhlak, ataupun setepatnya adab YouTuber yang react kepada ustaz-ustaz. Okay. Tuan tanpa nama dia tahu, bagi masyarakat awam, mereka pandang ustaz ni macam, mereka pandang tinggi pada ustaz dengan penuh hormat. Tak kisahlah ustaz tu cerita benda yang betul ke, yang salah ke, yang kurafat ke, yang tahayul ke, asalkan dipanggil ustaz. Asalkan pakai pakaian seragam ustaz. Kena pula ustaz selebriti. Mesti respect. Mesti respect. Kalau ada orang cakap lain ni sikit, dia ni kurang beradab pada ustaz. Ish, tak baik cakap macam tu pada ustaz. Dia nak manfaatkan suasana begini. Baik. Adab, akhlak memang penting. Memang sesuatu yang ditekankan dalam Islam. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, adab yang pertama yang hendak kita bersikap baik, berakhlak baik, yang pertama sekali ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu perkara yang mungkin sebahagian orang tidak tahu. Okey, saya bagi contoh. Orang kadang-kadang biasa tanya, kenapa orang kafir yang seluruh hidup dia berbuat baik, seluruh hidup dia berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada haiwan, kepada tumbuh-tumbuhan, berbuat baik kepada alam, bila meninggal dunia, akhirat kelak, masuk neraka, kekal dalamnya. Padahal dia orang ni seluruh hidup buat baik. Kemudian, ada pula orang Islam yang masa hidupnya, ambil rasuah lah, ganja lah, derhaka ibu bapa lah, tidak bertanggungjawab pada ahli keluarga lah, dan sebagainya. Masuk neraka sekadar kesalahannya, kemudian dapat masuk syurga dah kekal dalamnya. Macam mana tu? Kan, macam mana? Jadi, mereka rasa macam tidak adil. Okay? Padahal, di sini kita, kamera ni, di sini kita boleh perhujahkan bahawa meskipun yang orang kafir itu berbuat baik kepada sesama manusia, haiwan, alam, tetapi
dia tidak berbuat baik kepada Allah. Apa maksud berbuat baik kepada Allah? Dia tidak mentauhidkan Allah. Dia tidak beriman kepada Allah. Dan dia tidak menerima syariat Islam, agama Islam ni. Sebab berbuat baik ni, ataupun beradab, berakhlak ni, pertama-tama sekali ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting sekali. Ada pun yang Muslim tu, meskipun dia ada buat kesalahan-kesalahan, tetapi dia tetap beradab kepada Allah. Yang ini dia mentauhidkan Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bezanya. Jadi tuan-tuan dan puan, adab yang pertama, hendaklah kita beradab baik, berakhlak baik kepada Allah. Antaranya dengan beriman kepadanya, mentauhidkannya, menjauhi semua apa-apa jenis, apa-apa jua bentuk taghut, kembali kepadanya apabila buat salah dengan istighfar, dengan taubat. Dan yang penting, ada banyak lagi contoh. Yang penting, menerima karunia dia, hadiahnya, pemberiannya. Yang ini agama Islam ini, dengan hati yang penuh kesyukuran, dengan hati yang penuh kegembiraan, dengan keyakinan bahawa ini adalah pemberian yang terbaik, yang sempurna, lagi merupakan satu nikmat dan keredaan Allah dalamnya. Ini adab yang paling penting. Orang yang beranggapan Islam ini penuh dengan kecacatan, macam-macam kecacatan, sehingga dia perlu adjustment, dia perlu ubah suai, dia perlu buat ini, buat tu, kemudian bagilah nama baik hasanah, dia sebenarnya orang yang sangat biadab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana dia menganggap apa yang Allah berikan kepadanya itu penuh dengan bateri dah nak habis. Penuh dengan kekurangan, penuh dengan kecacatan. Itu bezanya. Sama juga adab kita ialah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, antaranya lah kita berselawat pada baginda pada masa yang kita dituntut untuk berselawat. Macam hari ni pagi Jumaat kita memperbanyakkan selawat, tapi tak perlulah tunjuk di media sosial, betul tak? Dan antaranya lah kita menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang ajaran Islam ini dengan penuh keredaan, penuh kegembiraan, tanpa beranggapan ia memiliki kecacatan, memiliki kekurangan sehingga kita perlu buat adjustment, kita perlu tokok tambah, perlu perbaiki dan diberi nama hasanah. Okey, ini adab yang paling penting sekali. Apabila ada orang berpakaian agama, pakaian seragam agama, dipanggil, dinebut sebagai ustaz, tapi dia tidak beradab kepada Allah dan Rasulnya, kita tak perlu nak beradab kepadanya sebab dia adalah orang yang biadab kepada Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan dan puan-puan, bezakan perkara ini. Perkara ini tidak diterangkan oleh Tuan tanpa nama. Sebab itu, dia nak tekankan kita kena beradab sesama manusia. Khasnya kepada para ustaz. Okay? Tetapi beradab kepada Allah dan Rasulnya adalah lebih penting. Jadi ini diversion yang beliau bawa. Okay? Seandainya beliau ni betul-betul mementingkan adab, kenapa beliau tidak membuat video teguran, video react kepada ustaz-ustaz yang perkataannya sendiri sangat-sangat tidak beradab? Bodoh, seorang ustaz tu kan. Ada seorang lagi tu yang siap tunjuk jari, tak senonoh dalam kuliah, dan sebagainya. Ya, banyak contoh-contoh yang ada. Ada nampak video react dia kan? Mungkin saya terlepas kot kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hati dengan diversion isu, diversion strategi yang digunakan, yang dipermainkan oleh tuan tanpa nama, sehingga topik asal yang sebenarnya patut kita beri fokus, yang sepatutnya kita ambil iktibar daripadanya, terbiar begitu saja. Bahkan kadang-kadang topik asal tu pun kita tak tahu sebab dia potong-potong video. Orang yang menonton video tuan tanpa nama tak tahu pun isu sebenar apa. Tapi sebab dia highlightkan isu adab, maka YouTuber tu tak beradab. Ustaz botak Syihabuddin tu, kapten dah tua tu sangat tidak beradab. Ini permainan dia ya. Tuan-tuan dan puan, ini permainan tuan tanpa nama. Maka berhati-hatilah dengan diversion strategi yang biasa digunakan oleh tuan tanpa nama. Okey. Saya nak masuk pada satu lagi strategi lain. Apa dia pula? Marketing strategi. Pula dah. Okay, bukan nak jual apa-apa. Alright. Pengarang siri buku Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki ke kan? Okay, dia ada menekankan beberapa kali dalam buku dia kepentingan ilmu pemasaran dan strategi pemasaran, marketing knowledge and strategy. Kenapa? Okay, secara ringkasnya,
Dia kata sebahagian orang, entrepreneur yang baru nak start dengan perniagaan, baru nak mereka cipta satu produk. Produk dia orang bagus, bisnes dia orang bagus. Tapi dia orang tak ada marketing knowledge, tak ada marketing strategi. Akhirnya gagal. Sebab nak kena bayar loan kan, biar ambil loan untuk startup something apa begitu. Berbeza pula dengan kelompok lain, produk dia orang tu teruk, dapat free pun tak mau. Tapi dia punya marketing strategi sangat pandai. Marketing teknik dia sangat pandai sampai orang berebut-rebut nak beli. Semata-mata bukan kerana produk tu bagus, tetapi marketing strategi. Kemudiannya, kalau kita baca pula marketing strategi, buku-buku marketing strategi, sebab dia anjurkan kita baca, antara marketing strategi yang ditekankan ialah setiap orang tu, dia mesti ada satu ciri marketing yang orang lain tak ada. Yang dengan itu dia dapat menarik perhatian orang ramai. Okey, sekarang ni bandingkan marketing strategi tu dengan ustaz-ustaz selebriti kita di Malaysia ni. Okey, sebagai contoh, ada ustaz seorang tu marketing strateginya ialah suara sedih. Alamak, tersentuh hati I. Oh, ustaz ni mengalir air mata tapi traffic jam tak keluar air mata. Marketing strateginya ialah suara sedih. Muzik latar belakang sedih bukan dia, itu orang yang buat video tu yang masuk kan. Okey, marketing strategi dia suara sedih. Seorang ustaz lain tu pula, macam mana pelik sekalipun, marketing strateginya ialah bodoh. Dan apa-apa perkataan lain yang teruk. Saya pun tak tahu macam mana itu jadi marketing strategi, tapi itulah kata sebab target audience-nya. Tadi di awal saya katakan, dia nak audience jadi lagi pandai ke? Or dia nak them to be at the same level or even drop. Supaya dia rasa hebat, dia pandai. Yang lain tu ni. Kan? Bodoh pun jadi selebriti. Ada ustaz selebriti lain. Macam-macam petua kerafat keluar. Macam-macam ketua. Oh, anak nakal tak nak dengar cakap mak. Okey, mak bila ambil wuduk, hendak solat, basuhan kedua, bagi anak sapu muka ke minum ke apa ke. Dan sebagainya. Masyarakat kita pula, yang jenis average ni, dia suka petua. They want something new in religion. They want something new, something different. Wah, ada petua lah. Ui, best lah ustaz ni. Uish. Okay, itu marketing strategi dia. Seorang lagi ustaz pula, marketing strategi dia, cakap selawat. Yang salah bukan selawat. Tapi dia mempergunakan selawat itu untuk menjadi marketing strategi dia supaya orang, ustaz ni waraknya, lisan dia tak kering daripada selawat, selawat bagus. Yang hang nak tunjuk dalam media sosial ni buat apa? Kan, lainlah kalau hang baca hadis, dia baca hadis which is sangat jarang-jarang, lalu sambil sebut nama Nabi, dia pun sebut sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu marketing strategi je, tapi kita tak tahu. Kita anggap, ustaz ni bagusnya, waraknya, tawaduknya, bagusnya. Walaupun yang dia cerita, Nabi cerita lain, dia cerita lain. Nabi cerita lain, dia cerita lain. Sengaja dia hendak menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi ustaz lain, ada seorang tu hoi. Saya pun pelik betul macam mana itu jadi marketing strategi. Tapi something for you to watch out. Sesuatu yang untuk anda perhatikan. Tadi, diversion strategi daripada topik asal yang sepatutnya kita beri fokus, ambil iktibar, ambil ilmu daripada. Itu yang pertama. Yang kedua, marketing strategi. Marketing strategi oleh ustaz-ustaz selebriti. Sebab itu mereka nak jadi selebriti. Anda ingat dia orang jadi selebriti itu macam mana? Each of them, setiap mereka ada marketing strategi tersendiri. Ada pun ustaz-ustaz sunnah. Ustaz-ustaz yang menyampaikan ilmu dengan cara yang amanah, cara yang jujur, hadis-hadis yang dapat dipertanggungjawabkan. Ulama ni berkata dalam Fathul Bari, ulama ni berkata dalam Subul Salam, ulama ni berkata dalam Zadul Ma'ad. Tapi marketing strategi tak ada. Orang pun macam tak nak lah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, bezakan tentang marketing strategi ini ya. Okey, jadi itu yang saya nak sampaikan sebagai penutup. Sebagai penutup, satu perkara saya nak highlight ya. Dalam video-video saya sebelum ini, ketika saya sebut tentang protagonis insight, saya dah cakap sebelum ni beliau ada muat naik sebuah video minta maaf yang pendek. Yang kemudiannya saya tengok sudah hilang atau saya tak jumpa. Jadi pagi tadi saya tengok, semalam saya tengok sudah ada semula di saluran YouTube beliau ya, Protagonis Insight. Saya dah bagi link di bawah. Sila tonton. Sila tonton dan beri perhatian. Sebab sebelum ni saya nak highlight satu perkara. Tapi sebab saya tak ada bukti, saya tak boleh sebut. Sekarang beliau telah up sebalik video tu. Jadi ada satu perkara saya nak highlight. Terima kasihlah kerana up balik video itu.
Okey, sedikit ya. Asalnya Tuan Tanpa Nama muat naik sebuah video tentang topik doa sebelum makan. Okey, mula-mula daripada Zamri tu, kemudian video pendek daripada Ustaz Dr. Rozaimi tentang doa sebelum makan, dan video daripada Ustaz Adi Hidayat yang menerangkan bahawa doa yang kita baca ni sebenarnya adalah sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tonton perbandingan itu, meskipun Tuan Tanpa Nama kononnya menaikkan video tu atas tujuan para penonton dia sendiri bandingkan, bila kita lihat macam Ustaz Adi Hidayat ni betul, Ustaz Dr. Rozaimi ni teruk betul ke PhD hadis ni, teruk betul. Alright. Kemudian Ustaz Dr. Rozaimi pun membuat video react menjelaskan hampir semua yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat itu adalah salah. Alright. Ini berlaku hari Jumaat 29 April, ada FB Live lebih kurang pukul 11 pagi, lebih kurang 45 minit. Okey. Lepas tu dah habis, kita pergi sembahyang Jumaat. Saya cuti hari tu. Balik, saya pun tengoklah saluran YouTube Protagonik Insight, apa sikap beliau, apa reaction beliau. Pertama yang saya notice, beliau muat naik tulisan, bukan video tulisan, yang beliau bergembira ada iklan percuma kepada saluran YouTube-nya. Saya pun, orang terangkan bagaimana besarnya kesalahan video yang anda muat naik. Meskipun anda muat naik video orang lain yang cakap, but you choosing that video without tabayun that video shows how low your knowledge is. Kalau kita sangka baiklah, kalau kita sangka jahat, betapa buruknya niat letak video tersebut. Tak apa, kita sangka baik kan. Itu pula dia ingat kita suka-suka nak promote channel dia. Okey, tak apa. Kemudian ada seorang lain yang komen bahawa nombor hadis yang Ustaz Dr. Rozaimi rujuk dalam video react pukul 11 paginya tu salah. Bukannya Muwatta nombor 2722, tetapi nombor 2272 ataupun 2227. Okey. Dan Tuan Tanpa Nama pun masuk juga yang macam memberi fokus lah pada kesalahan nombor itu. Saya bila tonton tu, bila saya baca komen, ini komen je, komen. Saya pun macam, orang cerita 45 minit dengan matan-matan yang berbeza, dengan jalan-jalan periwayatan, dengan status jarah wa ta'dil, perawi, dengan dibukanya kitab-kitab syarah hadis apa semua. Yang hang boleh fokus nombor hadis salah. Kemudian saya tonton balik video Ustaz Adi Hidayat yang original. Memang Adi Hidayat sebut 2722, dan betul lah Dr. Rozaimi sebut 2722. So, apa yang sebenarnya Tuan Tanpa Nama komen ni? Okey, kemudian pada malam hari, saya rasa sebelum solat Isyak, sebab nampak background di masjid, Tuan Tanpa Nama pun dengan baju Melayu, dengan songkok nak semayang kan, beliau meminta maaf. Itu video yang hilang tapi dah muncul balik. Cuba dengar apa yang dia minta maaf. Apakah dia minta maaf dalam isu sebenar, iaitu kesalahan dia memuat naik video Adi Hidayat yang banyak kesilapan dalamnya, bahkan saya kata semuanya silap. Itu kesalahan Tuan Tanpa Nama yang sebenar. That is the main issue. Tapi yang dia minta maaf dalam video tersebut ialah kerana komen dia tentang nombor hadis. Itu diversion. Itu nombor hadis. Apa kau nak bising nombor hadis? Kalau kita biasa dengan kitab-kitab hadis, muhakkik yang berbeza, edisi terbitan yang berbeza, akan ada nombor hadis yang berbeza. It is a small issue. The main issue is that you uploaded a video that is full of mistake. That is the one you should apologize for. Okey, jadi sila tonton di bahagian description link. Okey, saya ada bagikan link di mana Tuan Tanpa Nama minta maaf. Sila tengok dia minta maaf tentang apa sebenarnya. Okey, and is it apa yang saya kata tadi, diversion from an original, diversion from the original topic. Original topic apa? Engkau muat naik satu video Adi Hidayat yang penuh kesilapan. Tapi bagi orang awam, sebab dia tak mau, dia punya target audience tu yang awam tu. Macam mana nak semak hadis tu kan? Dia macam mana nak semak Muwatta ke apa ke? Dia muat naik satu video yang penuh kesilapan untuk dibanding dengan sebuah video pendek Ustaz Dr. Rozaimi yang tidak menceritakan secara betul, secara penuh pun dalam topik isu doa sebelum makan ni. Padahal Ustaz Dr. Rozaimi ada satu tulisan yang menjelaskan isu ni secara panjang lebar. Okey?
Dan daripada video itu, nampaklah Hadi Hidayat ni betul, Razami ni apa dah. Okey, itu kesalahan dia yang sebenar. Itu yang Dr. Razami suruh dia tabayun, buat homework, jangan malas. Maknanya, you want to make a video react, video perbandingan, at least do your homework. Semak dulu video yang kamu nak kemukakan sebagai perbandingan tu, video tu betul ke tidak. Itu dia tak minta maaf. Walaupun dia telah bring down that video atau mungkin private kan. Tapi yang dia minta maaf ialah isu yang dia komen tentang nombor hadis. Baik, sehingga di sini saja dahulu yang saya nak sampaikan. Jadi berhati-hati dengan permainan diversion strategy. Baik oleh tuan tanpa nama ataupun orang-orang lain. Macam tadi kan saya bagi contoh mereka nak alih isu daripada pindaan fatwa Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah tu. Okey, mereka alih isu. Tuan tanpa nama pun alih isu kepada isu akhlak. Alright, padahal isu sebenar bukan sekadar telah dialih, orang pun tak tahu sebab dah kena potong kan. Alright, dan juga beri perhatian kepada marketing strategi. Marketing strategi. Macam mana ustaz tu boleh jadi selebriti? Sebab masing-masing ada marketing strategi masing-masing. Alright. Dan akhir sekali sila rujuk dan nilai sendiri video minta maaf tuan tanpa nama. Apa yang sebenarnya dia minta maaf? Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.